Ibnu Athaillah kata, asyhadaka, Allah memberi peluang kepada anda musyahadah kepada sifat jalalnya, kepada sifat jamalnya. Dia bila musyahadah ni tuan-tuan perlukan hati. Maknanya kita akan mudah faham dan nampak kebenaran atau hakikat apa yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah ni apabila kita mempunyai hati yang macam mana? Hati yang lembut, hati yang tidak berpenyakit, hati yang hidup, hati yang sedar, hati yang tak buta, yang celik. Kalau sebaliknya, hati yang keras tak nampak, hati yang mati lagilah, hati yang buta memanglah, hati yang lalai tak boleh. Kalau hati kita dihidupkan oleh Allah, diberi cahaya, barulah kita dapat melihat dengan jelas apa yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah ni, dan kita akan dapat merasakan betul bila kita berjaya, betul bila kita gagal, betul apa yang disebut oleh Ibnu Athaillah ni. Allah SWT berfirman, ayat ni selalu juga saya sebut, bismillahirrahmanirrahim, awaman kana mayyitan fa akhjainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas kaman masaluhu fid dhulumat laisa bi kharijin minha. Adakah orang yang hatinya mati lalu kami hidupkan, sesudah kami hidupkan maka kami jadikan dalam hati yang hidup itu nuran, nur hidayat, sejenis nur hidayat. Dengan nur hidayat itulah orang itu tadi yang hatinya dah hidup tadi dapat menyampaikan kebenaran Allah di dalam masyarakat manusia. Adakah orang seperti ini sama dengan orang lain yang hatinya tetap mati, berada dalam berbagai kegelapan yang tidak boleh keluar sama sekali daripada kegelapan itu? Contohnya inilah Ibnu Athaillah, memanglah jelas hatinya sudah dihidupkan oleh Allah, diberi cahaya oleh Allah. Jadi sebab itu dia boleh menuliskan kebenaran ini, disampaikan kepada kita. Kita ini sudah berusia lebih 700 tahun, kita dapat manfaatnya. Tapi kalau hati kita sebaliknya, kaman masaluhu fid dhulumat, hati yang berada dalam kegelapan. Pasal apa? Belum dihidupkan oleh Allah, belum diberi cahaya yang khusus oleh Allah. Kaman masruh fid dhulumat, hati yang lain yang tetap berada dalam berbagai kegelapan, laisa bi kharijin minha, yang tak boleh keluar. Jadi soalnya tuan-tuan, macam mana nak keluar? Nak keluarkan hati kita ini daripada berbagai kegelapan dhulumat. Hati kita dah keluar daripada dhulumatil kufri, dah keluar daripada kegelapan karena kekufuran, karena kita dah Islam. Keluar daripada kegelapan tagut karena kita sudah menuhankan Allah. Tapi kita perlu terus berusaha supaya Allah hidupkan betul-betul hati kita, jadikan dalam hati kita yang hidup tadi nuran, seperti yang disebutkan dalam awal ayat tu, awaman kana mayitan fa akhyainahu wa ja'alna lahu nuran. Adakah orang yang hatinya mati lalu kami hidupkan, sudah kami hidupkan, kami jadikan dalam hati yang hidup itu nur. Kenapa tuan-tuan kita tak tanya macam mana jalan yang mesti kita lalui
supaya kita dapat kurnia daripada Allah, dihidupkan hati kita, diberi cahaya. Kan saya sudah sebut, tengoklah dalam sejarah sahabat, sahabat itu bertemu Nabi, beriman kepada Nabi, dipimpin oleh Nabi, mendampingkan diri Nabi. Hati mereka yang dah mati, dah keras macam batu kerana kekufuran sebelum datang Islam, bertukar, hati jadi hidup, jadi lembut, jadi cahaya, bercahaya. Cahayanya masih kita rasakan sampai sekarang. Para sahabat misalnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan lain-lain, masih kita rasakan, dapat menyeluruhi kehidupan kita. Jadi kita ikutlah cara mereka. Inilah yang saya sebutkan dalam kuliah yang lepas, konsep suhbah. Dah lupa lah. Suhbah yang secara literalnya ialah persahabatan, tapi konsepnya ialah eratnya hubungan seorang murid dengan guru dalam tasawuf, sebagaimana eratnya sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah cara dia. Maknanya bila kita belajar ilmu tasawuf, kita beramal dengan tasawuf, kita dampingkan diri kepada guru kita, sebagaimana sahabat mendampingkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cara dia. Tapi kaedah ni tuan-tuan sudah dilupakan oleh majoriti orang Islam. Yang cuba menghidupkan ialah orang yang belajar ilmu tasawuf saja. Itu pun orang yang belajar tasawuf ni ramai, tapi yang sedar sikit. Murid guru saya ramai, beratus, agak saya ribu pun. Tapi kebanyakannya murid yang berperangai tupai. Murid perangai tupai ni tahu tuan-tuan, sekejap ikut guru sini, dengar-dengar sana guru saya lebih baik, ikut sana. Tahun depan ikut guru sana. 5 tahun 5 orang guru. Macam tupai kata guru saya, hari ni dia tebuk kelapa yang ni, hari esok kelapa itu pula tak makan habis. Itu perangai tupai. Jadi kalau belajar ilmu tasawuf ni, berperangai tupai tak akan jadi apa-apa. Jadi tupai lah. Apa yang berlaku pada kita, berjaya atau tidak, yang kita perlukan ialah kepahaman. Orang yang faham itu hanyalah orang yang ada ma'rifatullah. Dalam tasawuf lain tuan-tuan, orang yang faham hanyalah orang yang dikurniakan oleh Allah ma'rifah. Kalau tak diberikan, kalau seorang itu tidak diberi ma'rifatullah, dia tak akan faham, walaupun dirasa macam faham. Memang begitulah tuan-tuan. Contohnya dua kalimah yang kita macam faham. Apa dia? Ghaflah, lalai. Ghaflatul qalbi, lalai hati. Lawannya apa? Yaqadatul qalbi, sedar hati. Lalai hati, sedar hati. Oh, lalai, aku tahulah tu. Sedar, oh aku tahulah tu. Tapi tuan-tuan, kita hanya akan dapat faham apa makna ghaflah atau lalai, apa makna yaqadah atau sedar hati, apabila kita telah dikurniakan oleh Allah, dengan dihilangkan sifat ghaflah, ditukarkan oleh Allah dengan yaqadah. Hanya orang yang mengalami saja dia tahu. Orang yang belum dikurniakan dia tak akan tahu. Walaupun macam tahu.
tapi sebenarnya hakikatnya dia tak tahu. Ini banyak diterangkan, banyak kitab yang menerangkan, ramai ulama menerangkan begitu. Dicontohkan dengan pengalaman hidup kita yang zahir. Antara orang yang pernah isyak dadah dengan yang belum, sama tak? Walaupun kita kata dadah ini begini, memang kita tak pernah alami. Orang yang pernah isyak sajalah yang dia tahu macam mana sedapnya, macam mana khayalnya. Betul tak? Walaupun orang cerita macam-macam, katalah gula. Kalau seorang itu tak pernah makan gula, kita ceritalah macam mana gula ni manis begini, dia tak akan faham. Jadi begitulah. Sebab itulah ilmu tasawuf itu adalah amalan, hasil daripada amalan. Kalau gitu kita belajar ni adakah tak berguna? Inilah asasnya. Kerana amalan tu mesti ada ilmunya. Jadi berguna, sangat berguna. Belajar ilmunya seperti ini sangat berguna. Inilah asas. Jadi saya fikir setakat ni dulu tuan-tuan. Ada tuan-tuan nak bertanya? Assalamualaikum. Yang pertama, kata Ibn Attallah, dalam dua-dua keadaan kita dapat kebaikan ke atau sebaliknya dapat keburukan, yang itu ada dua hikmah lah. Pertama, Allah memperkenalkan diri kepada kita, yang bahasa isyaratnya tu. Yang kedua, Allah nak menghampirkan diri kepada kita dengan diberikan kepada kita berbagai rahmat, berbagai nikmat yang tidak terfikir oleh kita kerana kehalusan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Macam mana susah itu, kesusahan balak yang menimpa kita itu boleh kita fahami. Ini Allah datang kepada aku, menghampirkan diri kepada aku dengan berbagai rahmat dan nikmat. Macam mana boleh tuan-tuan? Tentulah kita kata ini balak-balak lah. Macam mana balak rahmat? Tapi kata-kata orang tua-tua nasihatkan kita pun begitu kan, sabar, ini ada hikmahnya. Kesusahan awak yang menimpa balak ini ada hikmahnya. Sama saja, itu dalam bahasa biasa. Ini bahasa ilmu, bahasa orang yang pernah mengalami, yang dikurniakan oleh Allah ma'rifatullah, kefahaman yang sebenar. Tapi kita cuba fahami.